Pengenalan. Alam sekitar adalah berdasarkan kepada ajaran tauhid atau kefahaman kesesuatuan yang menggabungkan manusia, alam dan Tuhan. Agama Islam menjadikan akhlak sebagai teras kehidupan antara manusia, alam dan Tuhan. Setiap manusia mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan alam sekitar kerana manusia juga dijadikan daripada unsur-unsur alam dan di kemudian hari akhirnya akan kembali seperti asal kejadiannya. Latar belakang kajian. Islam sangat menekankan tentang konsep ini dalam kehidupan seorang manusia. Seorang manusia bukan sekadar perlu menjaga hubungan baiknya dengan Tuhannya semata-mata, bahkan dengan seluruh makhluk. Sebarang bentuk kezaliman akan mendatangkan kesan yang buruk terutamanya untuk kehidupan di akhirat. Kezaliman kepada Tuhan, iaitu syirik, adalah dilarang. Begitu juga dengan kezaliman kepada makhluk-makhluk yang lain, sama ada terhadap manusia maupun ke atas flora dan fauna, iaitu kehidupan alam sekitar. Permasalahan kajian kami pula, pada masa kini pelbagai masalah dan isu-isu alam sekitar yang berlaku. Kemerosakan alam sekitar telah mencapai krisis dan boleh menganggap sebagai bencana. Di antara perkara yang diberi perhatian termasuklah situasi pencemaran di bandar-bandar basah, kesesakan lalu lintas, banjir kilat, pencemaran air, pencemaran udara, bunyi dan tanah tanah. Puncanya berlaku daripada pembuangan barangan terlarang di sungai, mengubah suai kenderaan yang membuatkan pencemaran bunyi dan banyak lagi. Objektif kajian pula, kajian ini bertujuan untuk mengkaji sama ada persepsi individu ke atas hubungan manusia terhadap alam sekitar mempengaruhi tingkah laku alam sekitar, tingkah laku mesra alam sekitar. Secara khususnya, kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan manusia terhadap alam sekitar dengan tingkah laku mesra alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Selain itu, kajian ini juga meninjau sejauh mana tahap hubungan manusia terhadap alam sekitar dan tahap amalan tingkah laku mesra alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Persoalan kajian pula, kajian ini telah menjadikan persoalan kerana masih terdapat segelintir manusia yang tidak melakukan sesuatu atau apa-apa perubahan terhadap kajian ini. Ramai yang berpendapat bahawa jalan terbaik untuk mengatasi masalah alam sekitar adalah dengan mengubah sikap dan amalan seharian masyarakat dari berfokuskan kepentingan diri kepada alam sekitar. Kepentingan kajian pula, Islam sebagai agama wahyu merupakan kerangka acuan lengkap untuk seluruh aspek kehidupan bagi setiap Muslim. Pada dasarnya, setiap Muslim yang memfahami Al-Quran dan Sunnah dengan tetap dan benar meyakini bahawa kedua sumber tersebut memberikan skema kehidupan yang sangat jelas, maka masyarakat yang harus dibangun oleh setiap Muslim adalah masyarakat yang tunduk pada kehendak ilahi, sehingga dapat diklasifikasikan tentang yang baik dan yang buruk, juga tentang yang benar dan yang salah, yang boleh dan yang terlarang juga. Penutup kajian ini pula, alam sekitar perlu dipelihara dengan penuh rasa tanggungjawab dalam diri seorang individu. Hal ini kerana apabila alam sekitar tidak dijaga dengan baik, maka ianya akan menyebabkan kepada pelbagai masalah yang mendatang. Demi kelangsungan hidup, manusia amat bergantung pada alam sekitar dan juga udara sekeliling. Sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran dan kemampuan tubuh badan yang sihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya menitik beratkan segala aspek penjagaan alam sekitar dalam usaha menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mentadbir urus alam dengan sempurna. Berdasarkan kajian, beberapa persoalan berkaitan konsep insan menurut Fakhri Aldin Ar-Razi oleh Cik Zarina Sa'ri dan Muhammad Manawi yang menghuraikan persoalan berkenaan konsep insan dan psikologi yang menjadi salah satu isu perbahasan dalam kalangan ahli falsafah terdahulu seperti Plato dan Aristotle. Malah, ia juga turut dibahaskan oleh ahli falsafah Muslim yang lain seperti Ibn Sina, Al-Ghazali, Ar-Razi dan lain-lain yang bertepatan dengan pandangan Islam. Konsep yang dibawa oleh Barat ini lebih menjurus kepada pengenalan berkaitan hakikat dan tabiat insan dari sudut fizikal tanpa melihat dari sudut spiritual.
Seterusnya, Muslim yang juga dipanggil sebagai ulama ensiklopedik iaitu Fakhri Aldin Ar-Razi meneruskan karyanya kitab Al-Nafs wa Ar-Ruh wal Syarh Kuwahumma. Antara persoalan yang disentuh adalah mengenai definisi jiwa menurut Ar-Razi. Namun, perbincangan berkaitan konsep ihsan dan pada masa kini tidak mengetengahkan pandangan daripada pemikir Islam, sedangkan mereka banyak memberi sumbangan keilmuan dalam bidang psikologi dan banyak karya mereka berkaitan psikologi yang diterjemahkan dalam bahasa Latin dan dikembangkan di Eropah. Tanpa keimanan rohani dalam diri manusia, sikap tanggungjawab dan kesedaran untuk menjaga alam sekitar tidak akan hadir dalam rohani seseorang manusia tersebut. Seperti mana yang dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-27 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung ganang, maka semuanya enggan memikul tanggungjawab tersebut dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia ini amat zalim dan amat bodoh. Tugas khalifah ini mestilah disertai dengan nilai-nilai tauhid, amanah, syariah, adil dan iktidal. Selain itu, manusia haruslah melakukan tugas-tugas perhambaan. Tugas ini amat bersesuaian dengan asal kejadian manusia yang boleh menyelesaikan sesuatu perkara dengan akal. Dalam kajian ini, Hamka menerangkan alam adalah penyebab kepada pembentukan falsafah ketuhanan kerana beliau sebenarnya mengambil iktibar daripada kefahaman Al-Quran. Dan akhir sekali, permasalahan kehidupan akan terungkai dengan berpandukan Al-Quran kerana kitab tersebut adalah manual yang menepati fitrah kehidupan manusia. Metodologi atau dalam bahasa Inggerisnya method memberi maksud cara, kaedah atau prosedur sesuatu penyelidikan kajian itu dilakukan demi mendapatkan jawapan yang tepat dan pasti tentang persoalan-persoalan yang dikemukakan. Bentuk atau faedah dalam sebarang penyelidikan terbahagi kepada dua jenis, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Ataupun dalam sesetengah kaedah, kedua-dua kaedah tersebut boleh digabungkan. Kuantitatif merupakan kaedah penyelidikan yang menggunakan pendekatan mengutamakan kuantiti. Jenis penyelidikan ini secara amnya melibatkan data-data numerikal, statistik, angka-angka dan visual. Statistik melibatkan pengiraan yang memerlukan rumus-rumus matematik seperti mengira mean, median, mode, peratusan dan sebagainya. Kualitatif pula adalah kaedah penyelidikan atau kajian yang menggunakan maklumat ataupun data yang bersifat kualiti dan bukan numerical, walaupun terdapat sesetengah keterangan yang merujuk kepada statistik. Data-data kualitatif dapat diperoleh dengan cara melakukan pemerhatian, menjalankan temu bual atau temu duga, analisis daripada dokumen-dokumen berkaitan atau apa-apa supaya kita memperolehi data yang lengkap. Kaedah gabungan ataupun mixed method merujuk kepada cara kajian yang muncul dalam kajian yang bersistematik, melibatkan dua data iaitu kualitatif dan kuantitatif melalui penyelidikan. Kaedah gabungan ini merupakan satu integrasi penggunaan data yang lebih lengkap berbanding memisahkan data dan membuat analisis mengenai secara berasingan. Prosedur ini dapat menambah ketetapan kaedah kajian di samping dapat menawarkan pelbagai pilihan reka bentuk kaedah gabungan, menggalakkan komunikasi antara bidang, menggunakan rajah, mencatat persoalan kajian supaya dapat memberi kelebihan dalam kaedah ini dan memberi alasan yang kukuh dalam melaksanakan sesuatu kajian. Samping itu, kaedah gabungan ataupun mixed method ini sangat kaya dengan kepelbagaian data. Kekayaan data ini
mencerminkan kesungguhan dan kreativiti pengkaji dalam mengumpul data dengan menggabungkan kedua-dua iaitu kuantitatif dan kualitatif. Kos dapat dijimatkan kerana kedua-dua kaedah ini dijalankan secara serentak, secara tidak langsung. Selepas kajian, data-data yang telah berjaya dikumpulkan itu dianalisis dari pelbagai perspektif supaya dapat objektif kajian. Hasil dapatan kajian, manusia dari bermula penciptaan Nabi Adam AS hingga manusia terakhir di muka bumi merupakan khalifah. Perkataan khalifah dipinjam daripada bahasa Arab dan bermaksud gelaran pemimpin agama atau raja yang memerintah sesuatu wilayah. Umat adalah khalifah atau orang yang dilantik dan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT untuk memerintah dan mentadbir alam ini mengikut syariat Allah. Pandangan dari sudut Islam, bumi adalah salah satu alam lain yang Allah ciptakan sebagai tanda kekuasaannya. Manusia adalah sebahagian daripada ciptaan penting yang wujud di muka bumi dan berkait rapat dengan alam sekitar. Keindahan dan keseimbangan yang perlu dijaga haruslah mengambil berat atau diambil berat untuk memastikan kesinambungannya. Oleh itu, Islam amat menitik beratkan penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar agar dapat mewujudkan suasana yang harmoni, selesa dan seimbang. Jelaslah bahawa Islam harus menekankan kepada umatnya keprihatinan terhadap alam sekitar ciptaan Allah dan melarang umatnya daripada merosakkan ekosistem yang indah. Jika kita lihat daripada pandangan sudut barat, revolusi industri dunia berkembang pesat dan bermula di barat sekitar tahun 1830 pada abad ke-18, kebanyakannya di England. Ini kerana sumber alam yang banyak dicipta oleh Tuhan untuk dinikmati dan digunakan oleh tamadun manusia telah dilombong dan digunakan untuk diproses menjadi komoditi yang diperlukan dan didambakan manusia. Pada masa kini, kita dapat memahami bahawa negara-negara yang memulakan revolusi perindustrian di barat sedang bergelut untuk memulihkan persekitaran yang dahulunya dimusnahkan oleh orang-orang di bawah mereka untuk mengikut kehendak dan kepentingan dunia semata. Tidak dapat dinafikan terdapat individu dan organisasi dalam kalangan mereka yang menyedari kepentingan menjaga alam sekitar. Mereka sentiasa mengadakan perhimpunan aman untuk menyokong dan mengingatkan kerajaan dan rakyat untuk menjaga alam semula jadi ataupun alam sekitar. Banyak kes dan laporan bencana alam seperti tanah runtuh, kebakaran hutan, banjir kilat direkodkan setiap tahun dan memberi impak negatif. Sebagai contoh, pemanasan global. Jika keadaan ini berterusan, maka generasi akan datang tidak akan berpeluang untuk menikmati keindahan alam sekitar. Kita diseru agar kembali kepada fitrah agama dan bertaubatlah agar dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermoral. Secara rumusannya, manusia dan alam adalah saling berkait rapat dan memerlukan antara satu sama lain. Di dalam konteks ini, agama Islam amat menitik beratkan keseimbangan alam yang perlu diambil sepenuh perhatian oleh umat manusia. Hal ini demikian kerana manusia amat bergantung sepenuhnya bagi sumber harian seperti makanan dan minuman. Tambahan pula, bencana alam yang sering terjadi juga merupakan peringatan bagi umat manusia tentang betapa pentingnya alam ini. Bagi mengekalkan kelestarian alam dan isinya, peranan ini perlu dimainkan oleh individu dan masyarakat sejagat. Saling mengingati sesama insan untuk mengikut perintah Allah SWT tentang penjagaan alam sekitar. Penjagaan alam adalah amanah dan anugerah yang tidak ternilai dari Allah SWT kepada manusia. Dengan penjagaan yang baik dapat mengelakkan sebarang pencemaran yang boleh mengundang ketidakstabilan dan keindahan alam tersebut. Oleh yang demikian, kita sesama umat Islam wajiblah mengingati antara satu sama lain agar selalu mengikuti perintah Allah SWT. Dua adalah peranan organisasi besar dan individu. Kerajaan atau badan bukan kerajaan harus mengadakan kempen menciptakan alam dan aktiviti yang melibatkan penjagaan alam. Hal ini bagi memastikan masyarakat diberi pendekatan betapa pentingnya penjagaan alam dan akibat tidak penjagaan tersebut tidak diindahkan. Sebagai contoh, mengiklankan tentang kepentingan alam di kaca televisyen dan stesen radio bagi memupuk semangat cintakan alam. Oleh yang demikian, masyarakat akan dapat menerima, menilai dan bertindak. Pupuk dari usia muda. Usia muda merupakan usia yang paling sesuai untuk dipraktikkan dengan didikan awal yang diberikan terutamanya daripada ibu, bapa dan pihak sekolah.
Ianya mampu untuk memberikan kesedaran. Hal ini kerana ketika berada di usia muda, kita lebih cenderung untuk mempunyai kudrat untuk menyumbang kepada posesi penjagaan alam. Jika dilatih untuk menghormati isi alam, kita akan dapat menilai perkara yang baik dan buruk dan akan lebih menghargai kepentingan alam semesta. Undang-undang yang ketat daripada pencerobohan alam. Kerajaan dan organisasi dunia harus mengetatkan lagi undang-undang sedia ada. Kerajaan terutamanya merupakan autoriti berwajib yang bertindak untuk menyekat pencemaran haruslah melakukan penyiasatan secara berkala. Hal ini pencemaran ini jika diambil mudah, maka saban tahun akan berlakunya bencana-bencana seperti banjir, pencemaran sisa air, makanan dan lain-lain. Oleh yang demikian, pelaksanaan undang-undang yang ketat mampu untuk memberi peringatan kepada individu dan masyarakat. Sekian, terima kasih.